Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Okey, ni dah aku nak refer pada satu postku di the community yang pasal Bangah dengan Balang jawab soalan you all. Unfortunately, tak semua yang mereka dapat jawab dan ada certain things yang memang diorang tak dapat nak jawab. Jadi, untuk yang bertanya, what do you like most about your stepmom? What's annoying about your stepmom? Itu adalah antara soalan-soalan yang mereka tak boleh nak jawab. Sebab apa? Untuk tidak mengguriskan perasaan. Dan they cannot say, it's just something that you cannot say. Sebab macam mana? Kalau macam tanya anak-anakku, diorang boleh jawab sebab itu mak diorang. So, mak diorang macam diorang tak risaulah kan. Tak risaulah mak dia sentap sekejap je. Macam diorang ni, they are in a situation where I am only the stepmother. Saying this kind of thing mungkin akan mengguriskan perasaanku dan aku jadi semacam dengan diorang ke, something like that lah. So, diorang pun tak rasa selesa untuk jawab soalan macam tu. So, yang soalan macam tu diorang tak dapat nak jawab. Okey, daripada Nur Dalina, what they call you. Untuk pengetahuan you all, orang putih ni hanya panggil by name. Ada even yang panggil tok nenek diorang pun by name. Ada certain family ya. So, Daku ni hanyalah seorang mak tiri. Tak ada kerjanya nak panggil mak ke apa. Tak ada. Sebab dengan tok nenek diorang pun diorang panggil nama. Apatah lagi dengan Daku yang hanyalah mak tiri kan. So, diorang panggil Daku dengan nama Anor. Anor tu adalah nama panggilan keluargaku untuk namaku. Diorang tak nak, familyku tak panggil namaku Nur ke. Tak ada. Only certain people panggil ku Nur, ada certain people panggil aku macam-macam lah, tapi yang nama panggilan daripada kecil ialah Anor. So, diorang panggil aku Anor. Daripada Dayat Shizuru. Okey, kalau nanti tunggu Banglang datang, Daku akan suruh dia jawab favourite football team dia ya, sebab hari tu dapat Bangah je. So Bangah ni dia macam mana cakap more to fitness juga kot, tapi football ni tak layan sangat dan tak main football sangat. Kalau yang main football tu sebenarnya Banglang. Sebab Banglang ni dulu dia aktif dalam football tak sampai di umur berapa. Sadam dulu pun aktif football juga, tapi semenjak dia berhenti tu terus hamba, terus tak kenal apa, tak minat apalah. Semua tak minat, menyampah pula lah So, yang pasal makanan Malaysia pula, diorang makan je. Apa yang dah aku buat, diorang tidak cerewet. Kalau bertambah tu, maknanya diorang sukalah. Kalau tak bertambah tu, diorang tak sukalah. Tapi diorang makan je macam tu. Diorang tak cerewet asalkan tak pedas. Sama macam bapak diorang jugalah. Makan je semua. Untuk Azlan Lan, abang handsome boy tu study ambil bidang apa? Tak tahu kos apa. Kalau nak tahu dia kos apa, tanya dia sendiri dekat Instagram dia. Lepas tu ni daripada Nazirah Arisa, no, orang anak-anak tiriku tak minat K-pop. Kalau Bangah ni lagilah, dia tak ada music, dia pun dengar music macam tu kan, aku tak tahu. Kalau yang no, I don't think lelaki orang putih minat K-pop Kalau lelaki-lelaki yang macam diorang ni, I don't think diorang minat K-pop. Yang minat K-pop ni tak tahulah, sotong-sotong ke apa, wallahualam lah. Lelaki-lelaki macho je ni, I don't think minat K-pop I don't think so. Banyak budak perempuan je, kalau budak perempuan je banyak minat K-pop. Nur Hamizah pun begitu juga, tanya Banglang dengan Bangah study lagi ke? Ya, they are both studying. Banglang dia ambil course business management, dia akan habis insya-Allah tahun ni. Kalau dia tengah ambil master tu. So sekarang ni dia tengah practical, dia bekerja dan juga dia study. Sebab untuk master ni kan kena kerja dan study kan. So sekarang ni tahun ni adalah final year untuk dia. Jadi Banglang dia ambil business management. Ini soalan daripada Nur Izzati pasal English subject. English subject ni contohnya sini dia punya standard very low macam Jade ni di sekolah rendah akan start English tapi very very basic. Even Jade sekarang ni pun kira dia punya standard, kalau standard Malaysia tu standard tadika kot. So, bak kacang yang dikunyah lah kalau si Jade kan dia English dia terror juga. So, bagi dia adalah sangat mudah dan tapi dia enjoy sangat English. So, kat sekolah, untuk sekolah rendah memang ada English subject. So, bila dah naik sekolah menengah ni memang ianya adalah compulsory. Lepas tu you kena choose another language, third language yang you kena ambil. Jadinya English tu memang compulsory lah dekat sekolah. Memang kena ambil, ada English. Tapi tetapi tidak bermakna diorang ni terror English, no. Sama juga contohnya contohnya sekolah
sekolah berasrama penuh yang ada belajar, ada option belajar third language yang ambil bahasa French. Diorang ambil bahasa French tu sebab dia bukan daripada basic. Jadi diorang hanya berdasarkan kepada buku. Jadi kalau nak suruh diorang cakap French tu, diorang bukannya reti sangat sebab macam mana nak cakap? So macam tu jugalah, ada aku bagi contoh je. So macam mana keadaan yang sekolah berasrama penuh yang belajar bahasa French tu, macam itulah keadaan kat sini yang belajar English. It's very basic, yang bila bercakap tu pun still tak ada confident lagi untuk bercakap. So it's the same thing. Jadi macam mana diorang belajar English, maybe bila masuk peringkat universiti tu ke, ataupun sebab diorang ni rajin travel juga. Lagipun bila dah tak duduk dengan mak diorang, Abang Lang ni pernah buat praktikal di Hong Kong. So bila kat situ dia belajar English, dia kena cakap English. So daripada situ dia practice English dia. Sama juga Bangah, dia rajin travel sana sini, jadi dia practice English dia macam tu. Dan juga daripada segi bacaan ke, tengok filem ke, diorang tengok in English, something like that. Dengan kita orang, no, just because we are multilingual family, diorang tak cakap English pun dengan kita orang. Dengan adik-beradik dia, yelah dan kau French kan, dia cakap French kan. Dengan aku tak adanya, bila aku cakap English dengan diorang cakap balik dekat aku bahasa French. Diorang tak jawab balik in English sebab I think diorang rasa segan dengan aku kot, mak tiri diorang kan. Tapi bila datang Malaysia hari tu, diorang cakap English, diorang dengan family ku dia jawab je. Cuma dengan aku ni diorang macam segan kot, kan. So no, diorang belajar English atas usaha sendiri bila travel sana sini. Bukan belajar kat sekolah. They don't get it sesenang macam tu daripada sekolah. No, diorang semua explore sendiri. Rosie, pernah bergaduh among each other tak? I think Abang Lang dengan Bangah memang banyak bergaduh between them lah kan. Sebab Abang Lang ni dia ganas sikit, dan Bangah ni dia mamat lembik sikit. So selalulah jadi mangsa kepada si Bang Lang ni. So masa kecil-kecil dulu lah, sekarang dah besar tak ada. Sekarang dah besar ni mature sikit. So kalau bercakap-cakap mulut macam tu je lah. Sebab diorang have other things to do other than tu kan. Kalau ada tegur-tegur laser tu macam tu je, it ends there. Tak adalah nak kata gaduh-gaduh macam, tak ada. Cuma mengkritik tu adalah biasa, tapi it ends there. Dia tak adalah melalut-lalut. Lepas tu diorang pun tak ada spend masa banyak sangat. Macam anakku banyak buat hal sendiri. Kalau ada pun main card macam tu lah. Nak cakap really spend time macam dengan adik-beradik betul tu tak ada. So yeah. Rosie kata Bang Lang muka baik, tak pernah bully adik-adik kan. Bully dia tak adalah nak kata bully yang macam kita selalu bully adik-beradik kita. Bully Melayu ni, no. I think bully adik-beradik sendiri ni lain dengan bully adik-beradik yang lain, mak ni lain. Dia tak sama, dia takkan sama. Tapi adalah bully. Dia kaki bully ke? Bang Lang is a kaki bully dan Bangah I think. Bukan kaki bully, kaki menyakat. Macam tu, kaki menyakat. Aminah Majin kata bagaimana penerimaan mereka apabila mempunyai adik syurga seperti Syifa. Tidak punyai perasaan apa-apa kot. Bagi dia sama je kot. Sebab bukan diorang jaga pun. Datang sini pun sekali-sekala je kot. So, I don't think diorang mempunyai perasaan apa-apa. Bagi diorang biasa je kot. Even mentuaku pun ada. Sebab bagi diorang macam budak biasa je. Macam adik-adik lain, macam cucu-cucu diorang yang lain. So, tidak ada memberi apa-apa perbezaan bagi diorang. Lagipun ialah seperti yang aku kata, diorang tak tinggal sebumbung dengan kita orang yang 24 hours per day jumpa. So ianya tidak memberi apa perbezaan pada diorang. Tak tahulah sebab anak Syifa ni kecil lagi ke apa kan. Tapi sama jugalah macam bila tanya anak-anakku yang Adam, Ida, Cik ni, diorang rasa adik dia comel je, tak ada masalah apa-apa. So this kind of thing, you know, bila keluar pun diorang, even anak-anak tiriku dengan anak Syifa ni, diorang layan je, dukung-dukung, lepas tu main-main. Macam biasa je, tak ada rasa, biasa je. They look at her macam budak-budak biasa je. So, tak ada budak bertuah tu, tak ada beza. Sama. Juga Liza Samsuri ni tanya, kenapa orang putih malas mandi? Sebab sejuk. Sebab sejuk, depends juga orang putih tu macam mana. Tak semua yang tak mandi pagi, no. Kalau orang tu yang punctual pergi kerja, yang dia kena pergi kerja, yang ambitious punya orang, dia akan mandi pagi. Dan menjaga kebersihan, dia akan mandi pagi. Kalau sejuk tu bergantung pada negara kot. Negara yang sejuk gila tu sampai below 0 degree, below 20 10 degree tu probably lah kot. Sebab sejuk kot. Mandi malam cukup lah kot. Sebab bila sejuk ni, badan kering dengan air panas, kulit jadi kering, jadi gatal-gatal you all. Nak lagi hot jatuh-jatuh ni, pemalih pakai krim kan. So,
In this case, dia kata Nur ada ceritakan masa kecil ada mandikan diorang, sudah besar ni diorang rajin mandi tak? Daku dah pernah jawab dari tu rasanya kot. Daku ni bukanlah masa kecil mandikan diorang tu bila diorang datang bercuti. So bila dah besar ni buat hal sendirilah kan. Kalau tahu jaga kebersihan, mandilah. What I can say is diorang mandi tu maybe kalau maybe mandi malam ke pagi tak ke. Some people they are like that. Ada juga yang mandi every 2 days, wallahualam kan. In my case, aku mandi tiap-tiap hari, aku tak boleh kalau tak mandi. Sebab kalau tak mandi pagi, rasa lemau dia, rasa tak bermaya dan tak look forward for the day. So, I have to take a shower no matter cuaca panas ke. Kalau cuaca panas kan macam sama. Macam cuaca dia macam kat Malaysia dan panas sikit lagi kan. Itu mesti kena mandi. Sometimes 3 times a day tau. Contohnya pagi, tengah hari ke atau petang, lepas tu malam sebelum nak tidur supaya fresh badan kan. Atau kalau musim sejuk tu mandi setakat pagi je, malam tak mandi. Dan juga you all, dah aku kat sini, kalau musim sejuk kan, dah aku pakai baju ni, contohnya baju ni kan. Baju dengan seluar dah aku pakai selama 2 hari. Spender dengan underwear tu of course tak tukar yo, janganlah jadi pengotor pula you. Tapi ada orang yang macam mana cakap mungkin tiba-tiba terperasan pula videoku the next day pakai baju yang sama. So you all kena tahu musim sejuk dah aku pakai baju yang sama selama 2 hari sebab tidak berpeluh dan tidak kotor. Melainkan bila pangku Cik Syifa ni dia kotorkan baju aku, ya itu akan tukar setiap hari. Sebab tu dah aku tak boleh pakai baju warna putih. Ada Cik Syifa ni dia suka duduk atas pangku dah aku makan, lepas tu pusing-pusing, gelap sana gelap sini. So kena pakai baju gelap-gelap supaya tak nampak. So macam tu lah. Contohnya lakiku dulu, masa mula-mula kahwin, dulu pelik juga dia ni. Macam mandi, bukan tiap-tiap hari. So, dah aku sound lah, you boleh tak mandi tiap-tiap hari? Dan Alhamdulillah dia boleh dengar. So, tiap-tiap hari dia mandi. Tiap-tiap hari dia mandi. Lepas tu cebok. Siap pasang, pipe cebok. Sebab dia pun dah terikut-ikut dengan cara ke kan. Alhamdulillah lah. Jadi, orang-orang putih yang lain dah aku tak tahu. Tapi untuk anak-anak tiriku, macam dah aku cakap tadi, mungkin every 2 days, mungkin pagi tak mandi, malam mandi. Macam tu lah bergantung kepada schedule diorang. Macam yang Banglang tu kalau dia ada kena pergi kelas ke memang dia mandilah kan. So orang lain dah aku tak tahu. Itu dah aku tak tahu. So itu adalah yang dah aku cakap ni based on what's happening in my family. So yang untuk orang putih yang lain dah aku tak tahu. Okay, Hani Madu. Pandangan diorang biasa je. Daku ni bukan jaga diorang tau. Diorang datang bila cuti saja. Ataupun masa kecil-kecil dulu 2 times a month every weekend. So bukanlah it's not exactly diorang tinggal dengan kita orang. So pasal education tu pun jadi macam nak cakap kita ni orang putih ni lain. Dia tak ada nak feeling ke sebab kau mak tiri aku jaga aku ke I really appreciate. Tak ada. Baginya adalah biasa-biasa saja dan itu adalah benda-benda yang biasa bagi diorang. So diorang tak ada feeling ke, pada diorang biasa je. Tak ada apa-apa perasaan. Okey, Pika Pikasa. Waalaikumsalam. Datuk Siti Nurhaliza. You all kena tahu ya, orang putih ni, diorang ada mentaliti, macam aku pernah cakap mentaliti ni, yang tak ada ambil kisah pun pasal negara lain ke, unless diorang betul-betul Allah jentik hati mereka nak ambil tahu pasal negara lain, ya. Tapi no, artis negara kita, diorang tak tahu a single thing. Malaysia ni bagi diorang adalah satu negara yang macam mana ya, macam yang macam yang diorang tak tahu banyak sangat pasal Malaysia ni. So apatah lagi dengan actress ke singer kat Malaysia ke, no, they don't know. Even my own kids pun diorang tak kenal kan, only kenal certain tu pun limit sebab aku tak to expose diorang pada pada dunia-dunia selebriti Malaysia ke. So anak aku tak tahu, apatah lagi anak tiriku kan. Aku pun tak dengar sangat lagu-lagu daripada Malaysia ni. Drama pun once in a while layan sebab tak ada masa you. So lagu-lagu ni pun no, they don't know. Okay, Wan Muhammad Firdaus, akak jawabkan dulu sebelum diorang jawab. Next time diorang datang nanti akak akan tanya diorang diorang mewarisi kekacakan suami akak masa muda-muda dulu. Yang banyak mewarisi adalah Banglang ni muka dia memang ikut muka belah mak dia. Masa kecil-kecil dulu adalah macam merajuk, lepas tu komplain, kata korang semua tak suka kat aku sebab muka aku sama macam aku, macam tu lah. So kelakar. Tapi memang betul muka dia macam muka mak dia. Adai. Diorang suka datang sini kenapa macam Bangah tu
sebab dia duduk student, dia menyewa bilik kan. Kenapa sekarang ni, kalau dulu sebenarnya dulu masa dia ada apartmen dia sendiri, masa dia belajar dekat satu tempat ni, dia jarang datang. Lagipun masa tu dia duduk dengan girlfriend dia kan. Jarang sangat datang. Ini bila girlfriend tak ada, lepas tu dia pun dah tak berapa, hubungan dia dengan mak dia tak berapa baik. Jadi bila cuti sekolah tu mana dia nak pergi? Rumah kita orang lah dia pergi kan. Sebab kat sini ada, dapur ada, makanan senantiasa ada. Senantiasa ada orang dekat rumah. Ataupun bila balik rumah mak dia tak duduk situ. Mak dia duduk tempat lain. Rumah itu hanyalah rumah. Bila berjumpa je, mak dia duduk tempat lain dengan boyfriend dia. Jadi dia lebih selesa lah datang sini sebab semuanya ada kan. Kalau dia duduk rumah mak dia yang tak ada orang tu, semua je dia kena buat, semua kena fikir pasal kos memasak lagi, benda-benda macam ni lah. Macam banglang tu dia suka datang pun, banglang ni dia akan timbul bila tengah bulan. Itu tengah bulan tu kita tahulah dah sengkek lah kot. Dan mengambil juga kesempatan untuk melawat kami jugalah. So take it as that. Tapi ni macam sebab COVID ni kan macam dah lama dah tak datang kot, sebulan dah kot tak datang. Azman M, untuk mereka berjodoh dengan orang Malaysia ni wallahualam, sebab orang putih ni macam nak kata lepas tu diorang ni tak ada, mata diorang tak terbuka lagi dengan perempuan-perempuan Malaysia sebab diorang tak nampak, balik Malaysia pun tak jumpa sangat sebab terlampau singkat kan. Sebab tu dah aku suruh kalau yang mana yang nak berminat nak kawan dengan diorang ni, especially Banglang ni dia dah ada girlfriend dia tukar-tukar girlfriend. Bangang ni tak ada, dia entah steady je aku tengok. Tak tahulah frust dengan girlfriend lama tu tak hilang lagi ke, wallahualam. Jadi tak tahulah. So orang putih ni dia suka kalau yang free hair. Jadi kalau you all yang usah diorang tu dapat menambat hati diorang, you all yang bertudung ni memang ngakak hats on you lah kalau you all dapat menundukkan mereka kepada anda. Sebab tu aku dah bagi link kepada diorang punya Instagram. Kalau rasa bangah tu mungkin boleh lagi lah kan. Bangah tu, Banglang dia hati dia keras sikit dan dia ada rasa bagus-bagus sikit kan. So bangah ni you all try lah. So I wish you all the best. Siapa yang jadi bakal menantu anak tiriku, menantu tiri menantu tiriku, harap-harap berjodoh dengan orang Malaysia, orang yang Islam lah, seperti aku yang beragama Islam, nak juga kan macam tu. So cik-adik kalau nak berkenalan dengan bangah tu, bolehlah contact Instagram dia, hantarlah DM pada dia, rasanya dia balas kot. Kalau dia tak busy, dia pun study juga kan. So rasanya dia balas. So you all usahlah tak perlu malu sebab orang putih ni tak ada. Orang putih ni berfikiran, ada certain things dia fikiran terbuka. So you all DM je dia, message, usah sampai dapat you. So I wish you all the best. Saiful Bahri, malangnya mak mereka masih hidup. Tapi alhamdulillah dah tak dengar berita dan dah tidak beroyan, itu adalah paling penting. Macam diorang maybe tak adalah nak kata selepas pandemik ni habis diorang datang Malaysia. I don't think so. Sebab diorang pun kena kerja, kena cari duit juga. So travel tu nantilah kot. Bila diorang ada duit, probably diorang akan balik ke Malaysia untuk pergi explore tempat-tempat yang diorang tak pernah explore lagi. Contohnya pulau-pulau yang kita ada di Malaysia tu. So tapi not exactly lepas pandemik ni is over. No, not exactly. Bila diorang ada duit lah, sebab diorang kena fokus. Macam Banglang tu bila dia habis study, dia kena fokus cari kerja pula. Jadi travel tu difikirkan nanti kot. Sebab Banglang ni so far bila masa sebelum border close ni memang sentiasa je sekejap ke negara ni, sekejap ke negara tu dengan girlfriend dia bercuti-cuti lah. Kalau nak pergi negara jauh tu kena ada bajet yang lama untuk summer holiday dan it all depends, I think. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.